Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke sesi tadabbur harian kita. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 103, InsyaAllah 103. Kita akan bersama-sama untuk mentadabbur hari ini daripada surah An-Nisa ayat 155 sehingga ayat 162, InsyaAllah. Ayat 155 sehingga ayat 162 daripada surah An-Nisa. Muka surat kita hari ini 103, insya-Allah. Jadi hari ini alhamdulillah hari Jumaat, kita akan bersama-sama melihat dalam muka surat 103 ini ialah hampir kesemuanya akan menceritakan kepada kita tentang 11 perkara, kalau kita boleh kirakanlah, kalau kita boleh hitungkan daripada muka surat ini, muka surat 103 ini ada hampir 11 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat-sifat ataupun perangai-perangai ataupun apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat marah, sangat-sangat murka, sangat-sangat menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menyeksa mereka ini, melayakkan mereka ini untuk mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara-perkara ini kepada kita semua? Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan, nak ceritakan bahawa perkara-perkara ini adalah antara kesalahan-kesalahan besar yang mereka telah lakukan, yang mereka telah buat. Yang kita sebagai umat Islam jangan sekali-kali buat perkara ini. Jangan lakukan sekali-kali perkara ini kan. Ini perkara yang Allah Taala sangat tak suka yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama untuk melihat apakah perkara-perkara tersebut, 11 perkara kan, 11 perkara satu-satu kan. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama insya-Allah memulakan muka surat 103 ini dengan fabima naqdihim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sadaqallahul azim. Ayat tadi adalah ayat 103, ayat 155 daripada surah An-Nisa. Kita lihat kan Allah Subhanahu Taala memulakan terus fa, maka, bi, ba, dengan maknanya. Dengan situ maksudnya ialah, dengan itu nama dia ialah fa as-sababiyah, nama dia fa sababiyah. Fa sababiyah artinya ialah Allah Taala sebutkan huruf ba di situ. Tengok kan dalam Al-Quran kan, maknanya dengan satu huruf saja dia memberi makna yang besar. Ba di situ maknanya disebabkan, disebabkan. Jadi fa bi ma, maka disebabkan. Ma situ dalam bahasa Arab, di sini ulama tafsir kata ma situ zaidah. Zaidah maknanya tambahan. Tapi ingat bukan makna tambahan itu tak ada makna, bukan. Itu adalah dari segi nahunya, dari segi grammarnya, ma situ tak ada zaidah, tambahan. Tetapi dari segi hakikatnya, dari segi maknanya, dia mempunyai maknanya yang tersendiri dari segi balaghahnya. Dari segi nahunya, dari segi grammarnya tak ada, tetapi dari segi balaghahnya ada. Jadi apa makna di sini? Fabima naqdihim, oleh kerana apa yang dilakukan oleh mereka, iaitu apa? Naqdihim. Naqdihim tu makna melanggar perintah, melanggar mitsaqahum, perjanjian. Mereka ni ada mitsaq dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat sebelum daripada ni kita baca Allah Subhanahu Wa Taala angkat bukit ke atas mereka ni, ke atas orang-orang Yahudi ni, dan kemudian Allah Taala ambil perjanjian daripada mereka. Kamu nak berjanji tak nak berjanji, kamu nak tak berjanji tak, kamu nak laku tak nak laku benda ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala angkat benda tu, angkat bukit tu, kemudian hempaskan kepada mereka, lalu mereka pun mengikutlah, ambillah perjanjian tu. Tapi tengokkan, mereka dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka langgar pula perjanjian tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama dia naqdihim mitsaqahum. Mereka telah berjanji dan kemudian mereka telah melanggari perjanjian mereka. Jadi oleh kerana itu kesalahan nombor satu dalam muka surat ni. Dalam muka surat ni sebenarnya bukan 11 sahaja kita sebutkan, tetapi dalam muka surat ni ada 11. Jadi tu yang pertama, fabima naqdihim mitsaqahum. Tu yang pertama. Yang kedua, wa kufrihim biayatillah. Mereka kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak percaya kan? Mereka langgari
Ada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada mereka dalam Taurat dan sebagainya, dan kemudian mereka pun tolak benda ni kan. Taurat ada, Zabur ada kan, jadi mereka tolak, mereka tak terima kan. Benda yang sesuai mereka ambil, yang tak sesuai mereka tolak. Tengok kan, tu perangai orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa kufrihim bi ayatillah. Yang kedua. Yang ketiga, wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin. Mereka bunuh nabi-nabi. Mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Yahya, mereka bunuh Nabi Shu'aib. Banyak kan, puluhan nabi telah mereka bunuh. Dan kemudian lagi orang-orang soleh, orang-orang yang mengajak mereka supaya beriman kepada Rasul, ikut Rasul-Rasul, mereka juga bunuh kan. Jadi itu Allah SWT kata wa qatlihimul anbiya, mereka bunuh. Sebelum daripada ni banyak kali kita sebutkan, kita baca ayat yang berkaitan dengan perkara ni. Mereka telah bunuh nabi-nabi tanpa sebab yang betul. Termasuklah yang mereka nak bunuh sini ialah Nabi Isa AS, sebagaimana kita akan baca selepas daripada ni. Kemudian wa qaulihim qulubuna ghulfun, tu kesalahan nombor 4. Kesalahan 4 mereka ialah mereka kata, tengok kan, qulubuna ghulfun, hati kami ni tertutup. Maksud apa kata-kata ni? Nak beritahu hati kami tertutup? Tak. Sebenarnya mereka kata macam ni ialah nak kata kami tak faham. Cakap apa dah Muhammad ni? Cakap apa Muhammad? Itu kata-kata mereka kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa qaulihim qulubuna ghulfun, perkara nombor 4 kesalahan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian Allah Taala ambil nak ceritakan apabila mereka katakan kami tak faham lah. Sebenarnya Allah Taala kata taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Kenapa mereka ni tak faham? Sebenarnya Allah Taala dah cop bagi mereka ni. Cop kepada hati mereka ni, taba'an makna khatama, mana dah dicop pada hati mereka ni dengan sebab apa? Kekufuran mereka. Sebab mereka ni kufur, maka Allah Ta'ala. Jadi ini satu peringatan kepada kita juga kan. Kalau lah kita ni dah tahu satu benda yang betul, tapi tiba-tiba kita tolak, kita takut Allah Subhanahu Wa Taala akan cop dalam hati kita. Maknanya menyebabkan kita langsung selepas tak boleh nak faham, tak boleh nak nampak kan kebaikan, kebenaran, kita tak nampak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah cop. Jadi oleh kerana itulah jangan cari pasal jangan cari, maknanya menyebabkan kita ni tolak agama, tolak Islam, tolak kebenaran, menyebabkan nanti Allah Ta'ala cop langsung hati kita jadi seperti orang Yahudi tu. Jadi Allah Ta'ala kata oleh kerana tu maka fala yu'minuna, menyebabkan mereka ni tak beriman, melainkan sedikit saja, illa qalila, melainkan sedikit. Ada juga yang beriman, iaitu seperti Abdullah bin Salam di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Salam dan juga beberapa orang sahabat dia. Yang lain tu majoriti tu memang majoriti lebih banyak sangat, 90 berapa persen kan, mereka adalah tidak beriman kepada Nabi, kepada Islam. Kemudian tu ayat 155. Ayat seterusnya ayat 156 Allah SWT menyambung lagi tengok, Allah Ta'ala sebut lagi wabiku, tengok banyak bak situ kan, wabiku dengan sebab mana Allah Ta'ala ulang lagi tu wabikufrihim, dan sebab kufur mereka. Dah berapa dah? Tak ada kufur dengan ayat Allah, patut kufur secara generalnya. Dah kalau kita kira 5 pun boleh. Kita kata wa qaulihim. Yang keenam, mereka kata apa? Mereka kata wa qaulihim, kata-kata mereka ala Maryama buhtanan azima. Mereka tuduh Maryam ni dengan berzina. Mereka kata Maryam sebab tu dapat anak. Tengok kan kejahatan mereka. Padahal Maryam tu adalah salah seorang daripada Bani Israel, orang yang soleh, anak Imran, binti Imran, Maryam tu. Kemudian tiba-tiba Maryam dapat anak, mereka tuduh. Jadi sebab tu Maryam takut kan, tuduhan mereka ni dahsyat kan, menyebabkan Maryam tu rasa takut, macam mana boleh dapat anak kan. Jadi malaikat dah datang kepada dia ceritakan dia dapat itu adalah. Lalu Nabi Isa AS bercakap lah semasa dalam buaian tu kan, dah beritahu dah bahawa emak dia ni macam ni. Tapi orang Yahudi ni bukan kira kan. Jadi orang Yahudi ni dia tuduh Maryam tu wa qaulihim ala Maryam. Mereka berkata kepada Maryam dengan buhtanan, satu perkara yang bohong, tuduhan yang bohong. Kalau kita kata bahasa Melajunya fitnah lah kan, fitnah. Mereka telah memfitnah Maryam ni azima, satu fitnah yang sangat besar, iaitu mengatakan dia ni telah bersekedudukan dengan adalah yang disebutkan penjaga kambing dan sebagainya kan. Kemudian seterusnya Allah SWT kata itu nombor 6 ataupun kita kata nombor 5. Kemudian nombor seterusnya iaitu nombor 7 wa qaulihim, dan juga kata-kata mereka. Ini antara sebab lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kan kenapa Allah Taala murka pada mereka. Allah Taala kata wa qaulihim, mereka ni berkata inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, kami telah berjaya bunuh Nabi Isa. Tengok kan mereka kata bunuh Nabi Isa. Jadi
kalaulah orang Yahudi ni, kita katakan bahawa orang Yahudi telah berjaya bunuh Nabi Isa, Nabi Isa telah disalib tu, kalau dia kata macam tu kan, ini memang kata-kata mereka ni, kata-kata orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kata inna qatalnal masih, kami dah berjaya bunuh Nabi Isa ibni Maryam, anak kepada Maryam tu, Rasulullahi, yang dikata Rasulullah tu. Jadi mereka apa kata? Mereka tolak, mereka tak percaya. Kemudian mereka wama qatalu, Allah Ta'ala tolak seterusnya pada tu, wama qatalu, Allah Ta'ala kata tak, bohong je. Apa mereka ni kata bunuh Nabi Isa AS pula, ma qataluhu, Allah Ta'ala kata wama qataluhu, mereka tak bunuh pun dia sebenarnya, mereka wama salabuhu, dan dia tak, mereka tak berjaya pun mensalibkan. Maknanya tuduhan orang Yahudi dan jugalah kepercayaan orang Kristian, iaitu Nabi Isa telah disalib. Orang Yahudi kata Nabi Isa telah disalib, mereka telah berjaya mensalib kan, meletakkan di atas palang tu, atas cross tu, kemudian dibiarkan mati di situ kan. Itu cara pembunuhan lah yang dibuat kan pada masa tu. Caranya ialah ikat orang tu, pakukan orang tu dengan paku pada tangan tu, kemudian lepas tu dibiar makan mati di situ kan, dicocok-cocok pula kan. Jadi wama salabu, Allah Ta'ala kata no, ma qataluhu ma salabuh, mereka tak bunuh Nabi Isa tu, mereka tak salib pun Nabi Isa tu. Kemudian walakin syubbihalahum, tetapi sebenarnya ialah syubbihalahum, Allah Ta'ala telah, mereka ni telah tasyabuhkan, diserupakan, gitu kan. Jadi Allah SWT kata walakin syubbihalahum, tetapi sebenarnya yang mereka bunuh tu bukan Isa, yang mereka bunuh tu adalah kawan kepada Isa, iaitu anak murid kepada Isa yang belok tu, yang jahat tu. Jadi wa innal ladzina ikhtalafu fih, Allah Ta'ala kata wa innal ladzi, dan sesungguhnya, tadi mereka bangga tadi tu, muftakhirina wa qaulihim tadi, yang pasal bunuh tadi, mereka bangga sangatlah mereka dapat bunuh tu kan. Tu jahat orang Yahudi kan. Jadi tapi yang pelik sekarang ni kita tengok kan, maknanya orang Kristian pun tiba-tiba berbaik dengan orang Yahudi. Tu yang pelik kan. Sedangkan orang Yahudi itulah yang telah membunuh Nabi Isa tu, yang mensalibkan Nabi Isa. Tapi tiba-tiba orang Kristian pada hari ni pula kata baik pula dengan orang Yahudi. Inilah pelik kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata seterusnya ialah apa? Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, ada pun orang-orang yang Allah Ta'ala nak cerita ni apa yang sebenarnya berlaku. Orang-orang yang ikhtilaf, yang berbeza pendapat tu, fi pada Isa tu, hi itu ialah Isa, pada Isa itu la fi syakkim minhu, sebenarnya mereka pun sebenarnya adalah syakkim minhu, rasa syak pada fihi fi qatli Isa. Mereka pun sebenarnya confused sebenarnya kan, betul ke yang kita bunuh tu Isa? Sebab apa? Sebab apabila telah dibunuh tu, mereka tengok apa, badan tu, mereka bergaduh dengan sama-sama mereka ni kan, lafi syakin, katakan syak ni pada syak ni, iaitu tengok badan ni bukan badan Isa, muka Isa, tapi badan tu bukan ni badan Nabi Isa ni. Tu dalam tafsir jalan lain kata, iaitu mereka ni berbeza pendapat ni. Ma lahum bihi min ilmin, ma lahum bihi, hi itu tidak adalah bagi mereka itu, bihi bi qatli Isa tu. Sebenarnya mereka dalam pembunuhan Isa itu, Allah Ta'ala kata ma lahum bihi min ilmin, tak ada ilmu, mereka tak berapa yakin, mereka tak berapa sepenuhnya, illa tiba'az-zon, melainkan semua tu adalah zon, semua tu adalah rasa-rasanya, zon saja kan. Jadi itulah Allah Ta'ala kata masa bunuh mereka sendiri pun, mereka sebenarnya pun dah confused sebenarnya kan, betul ke Isa yang kita bunuh ni, gitu kan. Wa ma qataluhu yakina, mereka tak bunuhnya, tu ialah Isa tu, yakina, secara yakin. Jadi mereka sendiri pun tak yakin. Tiba-tiba pula mereka kata ni, sambil-sambil insya-Allah kan tolong tulis feedback kan, sama ada suara okey tak okey kan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Taala kata lepas tu, barrafa'ahu Allahu ilaih, Allah Taala kata bahkan yang sebenarnya rafa'a, ini kita kata rafa'a tu makna angkat, Allah Taala telah mengangkatkannya, mengangkat Isa tu ilaihi, kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya di mana itu wallahu alam, tapi dia akan turun di akhir zaman sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dalam Al-Anbiya, dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga lain-lain, menceritakan perkara ni, iaitu Allah Ta'ala telah mengangkatnya, dan nanti di akhir zaman dia akan turun untuk membunuh
Dajjal dan lain-lain perkara yang kita bacakan hadisnya selepas daripada ni, insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata barrafa'ahullah, Allah Taala telah mengangkat Isa itu, wa kana Allahu azizan hakima. Allah tu maha berkuasa kan, maha berkuasa. Allah Taala boleh buat azizan fi mulkihi, dan kemudian hakiman, iaitu yang mempunyai hikmah fi sun'ihi, dalam apa-apa yang dia buat dalam makhluknya. Seterusnya ayat 159, ayat 159, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Sekarang ini masuk kepada satu ayat di mana ayat ni ada sedikit perbezaan ulama. Kita baca dulu makna di sini kan, maknanya dari segi ayat ni. Wa'in bermula ayat ni dengan wa'in. Wa'in ni artinya ialah maknanya ma sini. Wa'in tu ma maknanya. Ma tu maknanya tidak maknanya. Jadi bila Allah Ta'ala kata wa'in min ahlil kitab, tidak adalah ahlil kitab, itu maksud dia. Tidak adalah ahlil kitab ini, iaitu orang Kristian, orang Yahudi, tidak adalah mereka itu, melainkan la yu'minanna bihi. Ada dua bacaan situ. Yang pertama la yu'minanna, nun tu baris atas, la yu'minanna. Ada bacaan dengan baris depan, la yu'minunna, la yu'minunna. Ada la yu'minanna, kita biasa baca ialah la yu'minanna dalam mushaf kita. Tapi ada dalam setengah-setengah qiraat dia baca dengan la yu'minunna gitu. Jadi oleh kerana dua bacaan ini menyebabkan lahirlah dua pandangan. Kita tengok makna dia lagi, itu Allah SWT kata tidak adalah orang-orang ahli kitab ni, orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, illa melainkan la yu'minunna bihi qabla mautihi, melainkan mereka ini akan beriman dengannya, beriman la yu'minanna bihi, dengan Nabi Isa itu qabla mautihi, sebelum matinya. Maknanya semua ahli kitab tidak adalah orang ahli kitab ni, melainkan mereka ini akan beriman dengannya sebelum matinya. Mati siapa ni? Gitu. Jadi dia hanyalah ada mautihi itu matinya. Mati itu mati siapa? Satu pendapat kata mati itulah mati Nabi Isa alaihissalam. Jadi maksudnya ayat ni ialah tidak adalah daripada sesiapa pun daripada ahli kitab ni, melainkan sebelum daripada Nabi Isa mati dia akan beriman. Satu pendapat lagi dia kata macam ni, tidak ada sesiapa pun daripada ahli kitab ini, melainkan sebelum matinya, sebelum dia tu sendiri mati, bukan Nabi Isa mati, dia akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula? Jadi apa beza dua ni? Bezanya terletak begini, iaitu yang pertama ni, penafsiran yang pertama kepada ayat ni, maksud dia macam ni, iaitu semua ahli kitab ini sebelum daripada mereka ni mati, mereka akan nampak bahawa yang sebenarnya Nabi Isa tu adalah sebenarnya tidak mati. Sebenarnya Nabi Isa ni masih hidup, tidak disalib. Jadi maknanya, tetapi pada masa tu bila? Sebelum matinya. Sebelum mati ketika tengah nazak, mereka akan tahu bahawa sebenarnya Nabi Isa tu bukan disalib, yang mereka percaya sangat tu dalam kehidupan. Tapi adakah Allah SWT terima? Tak, Allah Ta'ala tak terima. Tak terima kerana apa? Mereka dah nak mati. Dah dekat-dekat nak mati barulah, dan mereka tak ada nak bercakap lagi dah. Pada masa itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat kedua, pendapat yang lebih kuatnya ialah dikatakan bahawa Nabi Isa ini akan turun di akhir zaman. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kita baca sikit ni kan, la yushakanna an yanzila fikum ibnu Maryam akan turun, hampir-hampir akan turun nanti di akhir zaman Nabi Isa anak Maryam. Nabi kata hakaman adila, yang akan menjadi hakim, yang akan menjadi pemerintah yang adil. Dan kemudian apa yang dia buat? Fayuksirus salib, dia akan memecahkan salib, maknanya membatalkan semua ni, salib ni, apa ni, karut ni. Kemudian apa lagi yang dia buat? Wa yaqtulu khinzir, dia akan membunuh babi-babi. Maksud bunuh babi maknanya tak ada lagi makan babi kan. Sekarang orang Kristian kan makan babi kan. Tengok kan, menyembah salib, mengagungkan salib, kemudian tu memakan babi. Kemudian Allah Ta'ala kata wa yad'al jizyata, dan kemudian Nabi Isa ni, Nabi SAW kata akan menghapuskan jizyah. Artinya menghapus jizyah kenapa? Kerana jizyah tidak boleh diterima lagi. Kalau sekarang dalam Islam, dalam kita sekarang ni, ialah jizyah ni diterima.
Tapi di zaman apabila turunnya Nabi Isa, semua hanya satu agama saja, iaitu semua orang Kristian, Yahudi kena menganut Islam saja, kena jadi Islam saja. Jadi tak ada lagi jizyah, tak ada lagi lah kan. Kalau dalam hukum asal ialah jizyah ini dikenakan kepada orang Kristian ataupun Yahudi. Seterusnya ialah dalam satu riwayat dari riwayat Muslim, dia ada tambahan wa yaqtulul Dajjal, dan dia akan membunuh Dajjal. Dan begitulah seterusnya Nabi SAW kata, maka sujud pada hari itu lebih baik, dan seterusnya. Jadi kita tak baca habis kan. Tapi kesimpulan ini dalam hadis-hadis yang kuat mengatakan bahawa akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun. Pada masa itu semua orang Kristian dan orang Yahudi akan beriman dengannya sebelum daripada dia mati. Lepas daripada itu Nabi Isa akan mati. Jadi maknanya sebelum daripada Nabi Isa mati itu semua orang Kristian dan orang Yahudi akan beriman dengannya. Jadi itu maksud yang kedua daripada ayat ini yang diberikan oleh ulama tafsir. Jadi kita ada dua pendapat ulama dalam ayat 159, iaitu tidak adalah daripada ahli kitab itu, melainkan sebelum mati Nabi Isa mereka semua akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa AS, dan menjadi Islam. Satu pendapat lagi ialah pendapat tadi yang kita sebut yang pertama, ialah tidak adalah ahli kitab ni melainkan sebelum daripada mati, dia tu mati, maka dia akan beriman, dia akan nampak benda yang betul, tapi Allah Ta'ala dah tak terima lagi taubat mereka pada ketika itu, kerana mereka tu dah nak mati pada masa itu. Itu adalah ayat maksud ayat daripada 159. Kemudian Allah Ta'ala kata wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Pada hari kiamat nanti Nabi Isa yakunu, iaitu Nabi Isa itu akan menjadi saksi kepada mereka bahawa apa yang mereka lakukan atas dunia ni, iaitu menyembah salibnya, trinitinya, kemudian orang Kristian karut orang Yahudinya dan sebagainya, semua tu Allah Ta'ala kata Nabi Isa akan menjadi saksi bahawa apa yang mereka buat ni semua adalah tak betul. Seterusnya ayat 160, fabizulmin, Allah Ta'ala sambung lagi iaitu apakah perkara-perkara kejahatan lagi orang Yahudi ni, fabizulmin. Allah Ta'ala kata fabizulmin minallazina hadu, oleh kerana kezaliman yang dilakukan oleh orang hadu itu artinya orang-orang Yahudi tu, mereka haramna alaihim tayyibatin. Jadi oleh kerana kezaliman mereka, kejahatan mereka, Allah Ta'ala telah haramkan kepada mereka banyak benda yang asalnya adalah halal untuk mereka. Sebagai contohnya ialah semua benda-benda yang mempunyai kuku dan sebagainya lah, yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Tayyibat uhillat lakum, yang mana sebelum daripada tu ianya dihalal untuk mereka, tapi selepas tu diharamkan untuk mereka oleh kerana kejahatan mereka. Kemudian yang ke-9, perkara yang ke-9, wa bisaddihim an sabilillah, kerana mereka itu menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya mereka yang beriman kepada Islam, sepatutnya mereka lah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sepatutnya mereka ajak orang tu kepada beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka yang menghalang pula lah. Jadi Allah Ta'ala sebut kerana mereka ni menghalang manusia daripada jalan Allah. Wa bisaddihim an sabilillah, mereka tu menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala katsira, banyak sangat. Jadi itu perkara nombor 9. Seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi wa akhzihimur riba, ayat 161. Kejahatan mereka lagi yang seterusnya, yang ke-10, wa akhzihimur riba, mereka ni ambil riba. Tengok kan, sampai sekarang kan mereka mempraktiskan riba, tapi kalau sama-sama mereka tak boleh ambil riba. Tu ajaran Yahudi yang sesat mereka tu. Riba mana boleh kan, tapi mereka yang ambil riba, yang kuat sangat meribanya, yang menggunakan ribanya terhadap orang lain, ialah orang Yahudi lah sekarang ni kan. Kita tengoklah di mana-mana pun kan. Sehingga dalam cerita William Shakespeare pun kita ada kan, Saudagar Venice tu ada satu cerita, itu novel saja kan, novel ataupun, tapi ditulis tu nak menceritakan apa yang berlaku di dalam abad yang ke-17, abad yang ke-18 kan, iaitu orang Yahudi pada masa ketika William Shakespeare tu menuliskan novel tu, dia nak ceritakan bahawa benda ni nampak kan, dibuat orang Yahudi pun buat kan, perkara ni memang dilakukan oleh mereka. Jadi Allah Ta'ala kata memang wa akhzihimur riba, mereka ni ambil riba, kemudian waqad nuhu anhu, sedang mereka tu telah dilarang. Jadi kalau orang kata tak, riba ni dihalalkan, tak, waqad nuhu anhu, sedangkan orang Yahudi telah dilarang daripada riba ni. Nah kita termasuk kita sekarang pun terpaksalah bergeluman dengan riba kan. Kenapa? Kerana hasil daripada tu kan. Dan kita pun macam tak kisah, setengah daripada orang Islam rasa macam tak kisah kan. Sedangkan itu adalah di antara benda yang menjadi laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tu dilaknat. Kemudian wa aklihim amwalan nas bil batil. Allah Ta'ala kata, dan kerana mereka ni ambil makan harta orang lain dengan kebatilan, iaitu dengan rasuahnya, dengan macam-macam lagi yang dibuat oleh orang ketua-ketua orang Yahudi ni kan, daripada orang biasa mereka kata halal benda ni. Jadi maknanya itu adalah wa aklihim amwalan nas bil batil, itu perkara nombor 11. Perkara yang terakhir
Allah Ta'ala murka kepada mereka, marah kepada mereka, mereka makan harta dengan batil. Wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Allah Ta'ala sediakan bagi mereka azab yang sangat menyakitkan. Seterusnya ayat yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sini, lakin, tetapi. Jadi ada pengecualian di sini kan, pengecualian. Kalau ayat sebelum daripada ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan tentang orang munafik, perangai orang munafik dan sebagainya. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala bagi pengecualian kan. Bukan makna Allah Ta'ala tak buka kan peluang kepada mereka, kalau mereka nak bertaubat kan, boleh kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini, lakin, tetapi, ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhu makna orang-orang yang mantap, orang-orang yang as-sabitun, iaitu orang-orang yang teguh fil ilmi, dalam ilmu, maknanya mereka tahu yang betul kan, jadi mereka ikut, mereka beramal. Maksud di sini ialah ulama tafsir seperti jalan lain, dia kata ini adalah seperti Abdullah bin Salam dan juga sahabat-sahabatnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu adalah ar-rasikhuna fil ilmi, dia kata minhum, daripada kalangan mereka orang Yahudi itu, iaitu wal mu'minuna, dan kemudian orang beriman lain, iaitu orang Ansar, orang Muhajirin dan sebagainya, yu'minuna bima unzila ilaik, mereka semua tu beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Maknanya mereka tak ada masalah. Jadi ada sebahagian daripada orang Yahudi tu yang okey, yang rasikhuna fil ilmi. Jadi yang mereka yang lain tu ilmu memang tak gunakan, memang tak ikut apa yang betul, apa yang disebutkan dengan betul di dalam kitab-kitab mereka. Jadi Allah Subhanahu Taala kata warasikhuna fil ilmi, orang yang betul-betul yang rasikh dalam ilmu, dan kemudian orang beriman, mereka semua tu beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang diturunkan sebelum daripada engkau, iaitu siapa? Iaitu diturunkan kepada Nabi Isa, diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Daud, semua nabi-nabi terdahulu tu, apa yang diturunkan kita percaya. Maknanya kita pun percaya kan bahawa Injil tu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, secara bukan yang apa yang ada pada tangan mereka kita kata betul, tak, tapi kita katakan kita beriman secara umumnya bahawa Taurat dulu pernah diturunkan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita beriman macam tu kan. Tapi Taurat sekarang dah tak betul, mereka dah ubah. Jadi Allah SWT kata mereka ini yang pertamanya beriman dengan apa yang diturunkan, beriman dengan Quran, beriman dengan Alkitab-kitab sebelum daripada ni. Kemudian wal muqiminas solah, mereka tu menegakkan solat, mendirikan solat. Kemudian wal mu'tunaz zakah, dan mereka tu menunaikan zakat, membayar zakat. Dan kemudian wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan kemudian tu mereka beriman, tambah lagi sekali lagi, mereka beriman pula dengan Allah dan juga hari akhirat. Ulaika sanu'tihim ajran azima, orang yang macam itulah saja ya Allah Subhanahu Wa Taala kata sanu'tihim, maka akan kami berikan kepada mereka. Ada qiraat sini sayu'tihim, sayu'tihim maknanya diberikan kepada mereka apa ni? Ajran azima, pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ajran azimah itu ialah syurga, al-jannah. Wallahu a'lam bisawab. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kefahaman kepada kita, daripada akan menjelaskan kepada kita, akan membetulkan apa ni cara kita berfikir dengan Al-Quran, insya-Allah, pada setiap ayat, setiap muka surat yang kita baca pada setiap hari, insya-Allah. Kita berjumpa lagi insya-Allah dalam sesi seterusnya, muka surat 104 insya-Allah, dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.